Hutang wanita tipu diculik. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Pamay Syukri. Seorang wanita sanggup menipu keluarga dengan mendakwa dia diculik kerana terdesak untuk menyelesaikan hutangnya dengan alung. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah ACP Christopher Patit berkata kehilangan wanita itu telah dilaporkan anak lelakinya berusia 22 tahun. Selepas dia menerima pesanan mesej daripada nombor telefon mangsa yang memaklumkan ibunya telah dilarikan selain meminta wang sebanyak RM70,000. Hasil siasatan wanita itu mengaku kejadian dilarikan orang adalah palsu dan berbuat demikian kerana terpaksa. Ia berikutan perlu menyelesaikan hutang kira-kira RM15,000 yang dipinjam daripada 10 alung. Wanita itu ditahan reman 6 hari untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Polis mengesahkan menemui semula 4 orang pelajar tahfiz yang dilaporkan hilang sejak dari 8 Oktober lalu. Kesemua mereka ditemui oleh orang awam pada 10 Oktober pukul 11.58 malam ketika sedang berjalan kaki di sekitar kawasan Kampung Bangi Kajang. Menerusi kenyataan media, Ketua Polis Daerah Wangsa Maju ACP Muhammad Lazim Ismail, pelajar tersebut telah diserah ke Balai Polis Bangi oleh orang awam. Kesemua pelajar sedang mendapat pemeriksaan kesihatan di Hospital Kuala Lumpur dan akan diserahkan kepada pihak keluarga masing-masing. Siasatan lanjut kes itu masih dijalankan. Seorang peniaga dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan komunikasi celik terhadap Kementerian Kesihatan berhubung kesan pengambilan vaksin 4 tahun lalu. Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Kangsar, Rohaida Ishak membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap Muhammad Zaki Omar, 39 tahun. Mengikut pertuduhan, Muhammad Zaki didakwa memuat naik hantaran di media sosial mengenai tuntutan papasan kematian seorang anggota polis akibat suntikan vaksin COVID-19 bukan dengan niat menyebar berita tidak benar atau menimbulkan kegusaran awam. Hantaran dilakukan di platform Facebook pada 3 April 2021 kira-kira pukul 11.39 malam. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 4-1 Ordinan Darurat Kuasa Perlu nombor 2 2021. Jika sabit kesalahan, boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Seorang pemilik restoran nasi kandar warga negara Bangladesh didenda RM30,000 selepas mengaku bersalah memberi rasuah RM10,000 kepada seorang pegawai imigresen. Tertuduh Rizal Shahjahan Ali, 37 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan pilihan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Dato' Ibrahim Osman. Mahkamah turut memerintahkan tertuduh dipenjara 3 bulan jika gagal membayar denda dan wang rasuah RM10,000 dilucuhkan di bawah Seksyen 40-1-A SPRM 2009 kepada Kerajaan Malaysia. Dia didakwa memberi suapan wang tunai RM10,000 kepada seorang pegawai imigresen di Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Perak. Ia sebagai balasan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang terhadap 13 pekerjanya. Dia dituduh mengikut Seksyen 214 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menubuhkan satu entiti lain tanpa kebenaran mesyuarat agung syarikat berkenaan untuk kepentingan diri. Tertuduh Tan Chong Hee membuat pengakuan itu di hadapan Hakim Nur Aini Yusof di Mahkamah Seksyen Patua. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di Mukim 12 Kubang Menerong, Kampung Selamat di Tasik Glogo antara 2 November 2020 hingga 29 Mac 2021. Dia didakwa di bawah Seksyen 218-1-E Akta Syarikat 2016 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 218-2 Akta yang sama.
Penubuhan sebuah syarikat lain itu bagi mendapatkan secara langsung atau tidak langsung sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri berjumlah RM377,985. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM5,000 dengan seorang penjamin dan sebutan semula kes 11 November depan. Situasi semasa banjir, menurut portal info bencana JKM, 3,513 penduduk terjejas banjir direkodkan di 6 negeri setakat 11 malam tadi. Paling tinggi di Kedah, 2,943 penduduk daripada 911 keluarga dipindahkan ke 19 PPS. Di Perlis, 242 penduduk daripada 75 keluarga berlindung di 2 PPS. Manakala 136 penduduk daripada 40 keluarga di Perak dipindahkan ke 2 PPS. Selain 1 PPS dibuka di Sarawak dan Pahang serta Johor. Kerajaan bersetuju melanjutkan kemudahan perkhidmatan udara luar bandar RAS di Sabah dan Sarawak untuk tempoh setahun lagi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata perkara tersebut diputuskan pada mesyuarat Jemaah Menteri Selasa lepas. Ia mengambil kira proses pengambilalihan syarikat Maswing oleh Kerajaan Sarawak yang belum selesai sepenuhnya. Beliau juga berharap proses rundingan serta pengambilan Maswing oleh Kerajaan Sarawak akan berjaya dimuktamadkan selewat-lewatnya tahun ini. Memang kita harapkan boleh laksanakan dalam hujung tahun ini, sebelum hujung tahun ini, tetapi tetap juga kepada beberapa perkara lah. Sebelum ini, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Opian berkata Maswings akan beroperasi dan menjadi syarikat penerbangan milik Sarawak dijadualkan mula beroperasi pada 2025. Cadangan perolehan 38 buah pesawat pejuang FA-18CD Hornet milik Tentera Udara Kuwait KAF menepati perancangan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata perolehan pesawat pejuang berkenaan juga wajar kerana pesawat tersebut mempunyai jam penerbangan yang rendah. Kita kena faham iaitu untuk membeli sesebuah pesawat, dia ambil masa sehingga mungkin 10 tahun. Kalau kita nak tunggu, kita nak beli yang baru, our delivery will be 2035. Sebab pertama dalam pesawat tu ada macam-macam equipment, macam-macam peralatan yang bukannya datang daripada satu syarikat. Kita kena pastikan ia sesuai untuk negara kita dalam kemampuan kita dan ianya yang terkini dan sebagainya. Dan nak tempah tu akan ambil masa. Menurutnya, perancangan untuk membeli pesawat pejuang FA-18CD milik KAF itu telah bermula sejak 2018. Peruntukan RM20 juta akan dimohon bagi membina hentian rehat dan rawat RNR di lebuh-raya lingkaran tengah utama LTU dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata RNR itu akan dibina di kiri dan kanan lebuh raya di lokasi sesuai yang telah dikenal pasti. Sekurang-kurangnya ada tempat membeli belah, makan minum, ya, beberapa buah, kemudian tentu perlu ada tandas dan satu lagi ialah perlu tempat solat, tempat sembahyang. Jadi 3 perkara ini. Media sebelum ini melaporkan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan Kerajaan Persekutuan mempertimbangkan semula pembinaan hentian RNR di LTU. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan kira-kira 3,000 cerun dikategorikan berisiko menerusi pemantauan oleh KKR. Kawasan cerun berisiko itu dikenal pasti selepas KKR selesai melakukan pemetaan di 27,000 cerun di Jalan Persekutuan. Di mana slop yang kita yakini, yang kita perhatikan pergerakan tanahnya menggunakan sistem monitoring yang tepat
dan kita sentiasa akan mengadakan apa yang dipanggil EWS, Early Warning System, di tempat-tempat yang kita rasa akan berlaku tanah runtuh. Tak banyak garis panduan pemetaan dan penilaian bahaya cerun turut dilancarkan bagi menyediakan pelan tindakan sebagai asas lengkap pemetaan. Selain sistem amaran awal turut dipasang, terbaru sistem berkenaan telah dipasang di kawasan berisiko di Batang Kali, Selangor. Jabatan Perangkaan Malaysia berjaya mencapai 105% hasil pelaksanaan operasi banci pertanian yang berakhir 10 Oktober. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata hasil banci itu akan menjadi asas kepada penyediaan petunjuk kejaminan makanan dan pembangunan pangkalan data statistik pertanian bersepadu. 4 subsektor utama dalam banci pertanian meliputi tanaman, ternakan, perikanan dan akuakultur serta perhutanan dan pembalakan. Supaya indikator security makanan negara ini dipertingkatkan, mungkin sekarang kita dah ada SSR, jadi walaupun ada indikator-indikator lain termasuk accessibility dan juga apakah challenging dari sektor pertanian itu perlu kita bangunkan, termasuklah kita akan membangunkan indikator berkaitan dengan food loss dan juga food waste. Dia juga mahu memastikan banci pertanian tidak berakhir pada tahun banci itu sahaja dan mahu angka-angka itu terus dikemaskini secara berterusan. Banci kali ini juga menemui tambahan 59,284 pegangan pertanian baharu berbanding senarai asal sebelum pembancian. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM umum pengenalan asas pengiraan baharu kadar sadar diri SSR dan penggunaan per kapita PCC beras mulai tahun ini. Pengiraan ini selaras dengan piawaian Pertubuhan Makanan dan Pertanian FAO Pertubuhan Bangsa Bersatu. Menerusi kadar itu, pelarasan pengiraan pengeluaran padi pada 2023 akan diambil kira bersama jumlah padi bersih yang akan diproses kepada beras. Kaedah itu turut mengekalkan kadar faktor penukaran padi kepada beras mengikut zon seperti Semenanjung, Malaysia, Sabah dan Sarawak. Selain itu, kementerian itu memuktamadkan jumlah stok kecemasan beras pada 2023 berjumlah 240,233 tan metrik stok dagangan dan 40,000 tan metrik stok pel. Melalui pelaksanaan itu, pengiraan kaedah baru SSR beras ditetapkan pada 56.2%, manakala PCC beras pada 76.7 kg setahun. Ini berikutan data penurunan pengeluaran padi sebanyak 4.7% pada 2022 berbanding tahun lalu. Justru usaha ini penting untuk terus meningkatkan kadar SSR beras melalui kerjasama pelbagai pihak berkepentingan termasuk kerajaan negeri. Kementerian Sumber Manusia Kesuma menerusi Institut Latihan Perindustrian ILP Kepala Batas antara penggerak pemberkasaan TVET Tahfiz pemberian dana hampir RM400,000 dalam belanjawan 2024 membuka peluang pendidikan kemahiran profesional kepada golongan hufaz di Pulau Pinang. Laporan Zalto Ikma Muhammad Noor. Lantaran itu, pembangunan bakat tempatan perlu segera melalui pengislahan G2 supaya selari dengan kehendak majikan dan industri. Menerusi belanjawan 2024, RM6.8 bilion diperuntuk kerajaan bagi memperkasa bakat TVET. Daripada jumlah itu, RM17 juta khusus buat pelaksanaan TVET Tahfiz. ILP Kepala Batas memanfaatkan peluang tersebut dengan mewujudkan program buat golongan hufaz dan hasilnya 93% dari graduan lepasan pertama berjaya melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Peruntukan membabitkan pembiayaan RM10,000 untuk setiap pelajar sepanjang 2 tahun pengajian. Pembiayaan meliputi kos fasiliti pembelajaran, pengangkutan dan makanan.
Actually, program TVET Tafiz ni, kita di peringkat awal dulu, kita dapat peruntukan daripada bahagian penyelesaian Bumi Putera Pulau Pinang, ICU Jabatan Perdana Menteri, sejumlah lebih kurang 375,000. Jadi untuk program tu dilaksanakan selama 2 tahun. Dalam konteks TVET Tafiz ni, apa yang kita buat, pertama kita latih sendiri pelajar-pelajar tahfiz berkenaan daripada pusat-pusat tahfiz yang sedia berkolaborasi dengan ILP. Lagi satu adalah kita ILP sediakan kepakaran untuk bantu pusat tahfiz untuk mereka jadi satu pusat yang boleh orang kata apa, melaksanakan program itu secara sendiri. Selain melatih pelajar dari Madrasah Al-Aminiyah Bertam Tahfiz Vokasional, ILP Kepala Batas turut menyediakan kepakaran dan konsultasi kepada Kompleks Pengajian Tahfiz Ahmadiyah di Bidong Kedah. Ini bagi membolehkan satu kompleks tahfiz bertauliah yang mampu beroperasi sendiri diwujudkan. Cuma dari segi tajaan pelajar kita dalam bidang kursus tertentu dalam bidang kemahiran, alhamdulillah kita dapatlah daripada pihak ILP lebih kurang 25 orang kita dapat tajaan penuh. Kita mendapat kerjasama baik daripada ILP Kepala Batas sejak secara tidak rasmi sejak 2018, sehinggalah kita berusaha untuk menjadikan Tahfiz Ahmadiyah sebagai pusat, kita panggil sebagai pusat pentaulihan secara rasmi, dan alhamdulillah kita mendapat pentaulihan daripada Kementerian Sumber Manusia. 23 daripada 25 graduan lepasan pertama TVET Tahfiz ILP Kepala Batas kini melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di pelbagai institusi pengajian. Dulu waktu di Tahfiz dulu hanya sekadar belajar Al-Quran betul dengan akademik, tapi bila ditaja dengan kursus elektrik ni lagi nampak cerah masa depan tu. Boleh nampak sebab belajar elektrik ni kan kemahiran kita kan. Sebab kami dah ada jadual kami, dah ada masa kami study, kami ambil akademik, ada masa kami pergi satu Ahad main belajar IP. Senin hingga Jumaat kami ada akademik, kami belajar. Tak kacau untuk bahagian KV. Ya, bila saya masuk tahfiz ni saya ingat macam dekat hafal Quran macam tak ada apa, tapi bila saya hafal Quran, bila duk ngapai-ngapai tiba-tiba pengurusan perkenalkan TVET kat situ bahawa saya nampak kata walaupun hafal Quran sahaja tapi rezeki tu main neri. TVET dia main kemahiran yang kita tak sangka. Dia punya perancangan Tuhan lagi elok daripada perancangan kita lah. Zatul Hikmah Muhammad Noor, RTM. Kecoh dengan kehadiran kapal Cina di pelabuhan Pulau Pinang. Seorang pemimpin pembangkang yang pernah kaitkan lawan politik dengan komunis dakwa keberadaan aset tentera itu mencurigakan. Seorang rakan separti pula cuba beri bayangan yang kehadiran kapal ada kaitan dengan beberapa insiden pencerobohan asing. Turut dikesan hantaran tak masuk akal yang tuduh negara telah dijual kepada Beijing. Semakan pasukan biar betul mendapati semua dakwaan itu tak berasas. Ini kerana kapal dimaksudkan masuk ke negara ini secara sah. Menurut Exco Pulau Pinang, 2 kapal latihan bersama pelajar Universiti Ketenteraan berada di negara ini bagi membuat kunjungan silaturahim, dan ini bukan kali pertama aset tentera asing berlabuh di Malaysia. Sebaliknya, terdapat beberapa lagi kapal tentera negara luar yang singgah di sini bagi tujuan rasmi. Elak cetus kebimbangan, tak perlu cipta sensasi dengan sebar ancaman yang tak wujud. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi dalam berita tengah malam, Malaysia secara rasmi menerima tugas promosi ASEAN 2025 daripada Laos hari ini. Penyerahan kepengurusian itu berlangsung penuh simbolik di Vientiane. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam ucap tamanya beri jaminan 2025 akan jadi satu bab penting untuk ASEAN penuh dengan makna dan potensi.
ASEAN 2025 bertemakan keterangkuman dan kemampanan. Job and a splendid stewardship. Thank you. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. At all times, our actions and decisions will be guided by the principle of consensus. Together, we will reaffirm our commitment to building an open, inclusive, and rules-based regional architecture. Sempena kepengurusian ASEAN 2025, Malaysia julung kalinya memperkenalkan logo rasmi penganjuran persidangan tersebut. Mengangkat keistimewaan bunga kebangsaan sebagai elemen utama, ia melambangkan visi Malaysia untuk memacu ASEAN menerusi persidangan tahun hadapan. Bertemakan keterangkuman dan kemampanan, ia seiring tekad Malaysia untuk memastikan kemakmuran yang dikecapi di rantau ini dapat dinikmati semua. Malaysia has chosen the theme inclusivity and sustainability. It reflects our aspirations for truly shared progress, ensuring that no one is left behind. It conveys our hope that the steps we take today will endure in the long run. It underscores our determination to keep the future firmly in sight as we move forward. Logo berkenaan memaparkan lambang ASEAN dalam kitaran berbentuk bunga raya dengan warna yang mewakili warna utama bendera semua negara anggota ASEAN. Majlis pelancaran logo tersebut dijadwal berlangsung pada 22 Oktober ini di Malaysia. Ini merupakan kali kelima Malaysia menjadi pengemudi ASEAN sepanjang sejarah keanggotaan dalam blok serantau itu. Kali terakhir negara mempengerusikan persidangan tersebut pada 2015. Malaysia dan ASEAN komited mewujudkan rantau aman, stabil dan bebas konflik terutamanya dalam yang tercetus akibat pergeseran kuasa besar termasuk dalam isu Laut Cina Selatan. Jelas Perdana Menteri ASEAN dan Beijing sepakat elakkan keganasan di perairan itu. Justru diplomati dan rundingan akan diguna untuk selesaikan sebarang pertikaian. Saya cadangkan kalau boleh guna jalur ASEAN bersama. Tentunya sedikit perkembangan di Filipina itu membimbangkan dan kita telah sampaikan ada jaminan daripada Premier Lee Chiang bahawa hal ini akan diurus secara damai mengikut semangat UNCLOS 1982. Selain itu, Malaysia mahu meneroka peluang perniagaan baharu di Laos sekaligus memberi manfaat kepada kedua-dua negara selain berhasrat untuk meningkatkan kerjasama dua hala. Ini termasuk pertahanan, perbankan dan keuangan, pendidikan, pelancongan dan sumber manusia. Dalam hubungan dua hala, kita menekankan tentunya isu perdagangan, pelaburan dan ini akan disusuli oleh Kementerian NITI supaya kita memanfaatkan kerjasama antarabangsa supaya hubungan ini membantu menarik pelaburan dan meningkatkan perdagangan termasuk peningkatan jumlah penjualan kelapa sawit sebagai contoh. Berjasukan projek naik taraf padang bola sepak stadium utama di 10 negeri bakal siap menjelang Jun 2025. Menurut Menteri Belia dan Sukan Hanayo, projek tersebut melibatkan kerja-kerja menaik taraf, saliran dan penukaran rumput. Sekarang ini kita minta mereka ambil serius kalau dah terima duit untuk menukar rumput, jangan kekal cow grass saja. Okey, mereka kena tukar. Ada yang kita dengar, ada yang tak nak tukar, nak kekalkan cow grass padahal telah terima duit.
Jelas beliau Kementerian bakal menarik semula peruntukan sekiranya pihak terlibat tidak menggunakan dana yang diberi mengikut persetujuan asal naik taraf. Baru pertama kalinya kejohanan sukan elektronik e-sport untuk peserta golongan OKU peringkat kebangsaan bakal dianjurkan pada 26 Oktober ini. Objektifnya adalah untuk mengenengahkan bakat-bakat baru dalam industri e-sport negara. Yang baru-baru ini pada tahun lepas dianjurkan kejohanan sukan Para-C Kambodia 2023 dan sukan e-sport OKU adalah salah satu sukan yang dipertandingkan dan potensi itu wujud untuk membolehkan sukan ini dikembangkan di Malaysia dan juga pada masa sama potensi penganjuran sukan ini di peringkat antarabangsa dan semestinya apabila penganjuran ada di peringkat antarabangsa kekuatan dan juga populasi tim kita di Malaysia harus kita luaskan. Saingan yang dijadual berlangsung di Bangi itu akan disertai lebih 106 peserta dalam dua kategori iaitu PUBG dan Mobile Legends Bang Bang. Seramai 1,800 atlet dari lebih 50 negara bakal berantak pada kejohanan Ironman 70.3 dan Ironman Malaysia 2024 di Langkawi Sabtu ini. Pengarah serantau Asia Ironman Group CG Lim berkata pada pengajuran kali ini merekodkan penyertaan atlet profesional paling ramai berbanding edisi sebelumnya. Terutamanya peserta pro atlet yang kita ada, lebih kurang 60 peserta, paling ramai dari sejarah Ironman di Malaysia. Sebab kita pun ada bagi wang hadiah lebih kurang $100,000 kepada semua pemenang profesional. Jelas beliau pada tahun ini aspek keselamatan terutamanya untuk disiplin berenang juga telah dipertingkatkan dengan lebih 9 agensi keselamatan terlibat. Ironman Malaysia melibatkan 3 disiplin iaitu berenang sejauh 3.8 km, berbasikal 180 km dan larian 42.2 km. Manakala Ironman 70.03 turut melibatkan 3 disiplin tetapi dengan jarak lebih jauh iaitu berenang sejauh 1.9 km, berbasikal 90 km dan larian 21.1 km. Pertembungan yang bukan sekadar perlawanan tetapi memburu kehormatan yang mampu merobek ego setiap pasukan. Pasukan-pasukan terbaik kini bersedia untuk berjuang. Pukulan-pukulan kencang yang menggegam gawang. Taktikal yang menakjubkan. Dengan semangat juang di setiap pertembungan. Kejohanan Hoki TNB Piala Tun Abdul Razak 2024 dibawakan dari 2 hingga 12 Oktober hanya di RTM. Sekian berita tengah malam dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.